Hai semua, saya Ain. Saya nak berkongsi sedikit mengenai rawatan bekam darah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit dada. Kadang-kadang kita terlalu stres sampai kita sakit dada. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa tiba-tiba kita sakit dada. Yang sebenarnya sakit dada ni bukan hanya kerana stres. Stres pun boleh menyebabkan lah. Selain daripada tu, anda mungkin juga mengalami macam dalam badan anda itu terlalu sejuk, disebabkan oleh terlalu banyak minum air sejuk, ataupun kerja kat tempat sejuk, ataupun aircon kat tempat kerja terlalu kuat, tak dapat di-adjustkan, atau apa-apalah kita punya amalan yang memang boleh menyebabkan badan kita sejuk, minum air batu, mandi malam dan sebagainya. Itu semua boleh menyebabkan dalam badan kita terlalu sejuk dan juga menyebabkan dalam badan kita terlalu banyak angin. Dengan itu, ia pun boleh menyebabkan kita sakit dada. Selain daripada itu juga, bila kita ada sakit dada, ia pun boleh disebabkan oleh kolesterol yang tinggi, ataupun darah kita sudah pun terlalu pekat dan terjadinya banyak penyumbatan. Itu pun boleh menyebabkan sakit dada. Dan juga selain daripada itu, mungkin juga kita boleh ataupun nak terkena penyakit jantung. Sebab tu kita sakit dada. Tapi sebenarnya penyakit jantung ni dia banyak lagi simptom-simptom lain. Dan juga kita tak akan semena-mena kena sakit jantung kalau kita tak ada masalah yang lain. Sebelum kita kena sakit jantung, kita ada banyak masalah-masalah yang lain, seperti kolesterol tinggi, seperti darah tinggi dan sebagainya. Sebab itu sangat-sangat penting untuk kita tahu tentang diri kita. Kalau misalnya ada macam rasa lain macam gitu, cepat-cepatlah cek dengan doktor untuk ketahui sebenarnya ada apa masalah gitu. Dan sebaiknya kalau dapat lakukan blood test setiap 1 tahun sekali, untuk at least kita pantau kalau ada apa-apa yang tinggi, mungkin kolesterol tinggi, mungkin gula tinggi, darah tinggi dan sebagainya. At least kita dapat kontrol sendiri. Saya tak galakkan lah untuk mengambil ubat-ubat kimia, tapi kalau misalnya kita dapat detect awal, kalau dah teruk, memanglah perlu dikawal dengan ubat-ubat doktor. Tapi kalau tengok macam borderline gitu, jadi kita tahu kan, cepat-cepat ambil tindakan untuk atasi dan kawal supaya dapat elakkan daripada masalah tu berlarutan sehingganya menjadi masalah yang besar. Sekarang bila kita ada sakit dada, kita boleh lakukan bekam. Sebab kita sekarang nak melapangkan penyumbatan dekat dada tu. Sebab kalaupun sakit dada tu kerana tegang, kenapa tegang? Stres pun boleh tegangkan kita punya muscle yang kat dada ni. Dan juga bila tegang kan, bila tegang kita punya otot kan macam kecut. Bila kecut boleh terjadinya penyumbatan, walaupun bukan penyumbatan yang besar, tapi penyumbatan yang kecil-kecil di urat yang halus-halus pun boleh menyebabkan kita terasa kurang selesa, tegang dekat dada ataupun sakit dada. Itu boleh diatasi juga dengan rawatan bekam, kerana kita nak keluarkan darah tu, biar perjalanan darah dekat urat-urat halus tu boleh dilapangkan supaya kita dapat rasa lega. Pernafasan pun lebih lega. Itu boleh diatasi dengan bekam. Dan walaupun jika anda mempunyai masalah sakit dada ni disebabkan oleh yang lain-lain, kolesterol tinggi ke, atau darah pekat dan sebagainya, kita masih boleh lakukan bekam. Kita bekam dekat dada dan bekam dekat belakang. Kat belakang kita dapat bersihkan kita punya organ dan dapat bantu untuk turunkan kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Sebab tu sebelum bekam sangat penting untuk kami cek anda punya kolesterol, untuk cek kadar gula anda, untuk cek tekanan darah tinggi anda, sama ada darah tinggi atau tidak dan sebagainya. Jika anda mempunyai masalah sakit dada, jangan buat bodoh. Sebab kita walaupun kita ada physical pain ataupun apa-apa sakit di luaran, badan kita yang sebenarnya sedang menunjukkan simptom ataupun memberikan signal bahawa ada terjadinya sesuatu yang tak bagus, kurang bagus dalam badan kita, memberikan signal. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita buat bodoh.
kita harus ambil tahu kenapa sebenarnya badan kita memberikan signal begini. Kenapa aku punya tengkuk ni selalu sakit? Walaupun mungkin kita crack atau kita urut-urut dia dah baik, tapi apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan dia sakit? Selain stres, adakah perkara-perkara lain yang menyebabkan kita tegang-tegang tengkuk? Mungkin tegang tengkuk tu kerana kolesterol tinggi, mungkin juga kerana darah tinggi. Kita perlu ketahui supaya untuk mengelakkan daripada terjadinya masalah yang lebih besar. Saya harap keterangan saya ini bermanfaat untuk anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan, tanya saja, post komen anda di bawah. Terima kasih kerana sudah pun menonton video saya ini.